أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمين في الدارين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Tuan Bilal, barisan EJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah taala dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa sementara menunggu masuknya waktu isyak. Kita duduk sama-sama berkongsi beberapa perkara, moga-moga ianya memberi manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf, moga-moga pahala iktikaf pun kita dapat dan juga pahala belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun fal-alamu hadithun. Ini nak cerita pada kita bagaimana keadaan alam ini. Adakah alam ini qadim, maknanya tiada pencipta, ataupun alam ini bersifat ada pencipta? Maka di sini ulama dia buat satu kaedah bahawasanya alam ini berubah. Tadi siang, sekarang dan malam, makna berubahlah alam ni. Alam pun orang panggil, makhluk pun orang panggil, aryar pun orang panggil juga, sama je benda ni. Jadi alam ini masih wallah, lain daripada Allah Ta'ala, iaitu alam lah. Jadi alam ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Dan setiap yang berubah itu baharu, maknanya ada pencipta. Maka alam, bila kita tengok alam ini berubah, maka alam ini juga adalah baharu. Langit, bumi, bintang, tadi tak ada, nanti ada balik, malam nanti ada. Jadi maknanya berubah. Pagi esok dah tak ada bintang balik, maknanya berubah alam ni. Walaupun kita tak tahu alam ini bila diciptakan, tapi kita pasti setiap benda yang berubah-ubah ini pasti ada orang yang membuat dia. Itu nak bagi tahu yang itu je. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka bila dikatakan alam ini diterbahagi kepada dua. Yang pertama a'yanun, iaitu jisim ataupun jirim. Dan yang kedua a'radun, iaitu sifat. Itu. Bila dikatakan alam, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya benda, iaitu benda yang berjirim ataupun berjisim ataupun bersifat. Seperti kata Syekh Najmuddin An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, wal alamu bi jami'i ajza'ihi muhdathun idh huwa a'yanun wa a'radun fal a'yanu ma lahu qiyamun bi dhatihi wa huwa imma murakkabun wa huwa al-jismu aw ghairu murakkabin kal jawharil fardi
wa huwa alladhi la yatajazza'u wal aradu ma la yaqumu bi dhatihi wa yahdusu fil ajsadi wal jawahiri kal alwani wat ta'umi wal rawaihi. Bermula alam dengan sekalian sukunya, sama ada di atas ataupun di bawah, ulwi ataupun sufli, baharu, yakni ada dahulu oleh tiadanya. Dulunya tak ada, maka baru dijadikan, maknanya ada. Bila dah dijadikan, barulah dia itu ada. Kerana ia alam ini ada kalanya a'yan, yakni jirim yang berdiri dengan zatnya, dan ada kalanya a'rad, yakni yang berdiri dengan a'yan, yakni dengan zat. Tiada dapat diasingkan, maka a'yan itu perkara yang ada baginya berdiri dengan zat, yakni tiada mengikut bagi yang lain pada mengambil qadar lapang. Dan a'yan itu ada kalanya bersusun daripada dua jauhar atau lebih, maka iaitu dinamakan jisim. Atau tiada bersusun, maka dinamakan jauhar fardi, jauharul fardi, dan iaitu suku yang tiada menerima sukuan. Jadi maknanya jauhar ni maknanya zat ni, jisim ni dia ada dua. Sama ada jisim ni dia menerima bahagi, kita boleh perlai dia. Macam kita lah, kita boleh asingkan dia. Kita boleh asingkan tangan, asingkan kaki, maknanya. Ataupun jisim yang kita tak boleh nak belah lah. Contoh dia apa? Contoh dia seumpama habuk yang kalau biasa kita duduk rumah papan tu kan, bila tengah hari tu, matahari terpancar dekat lubang-lubang dinding tu, maka kita tengok macam habuk hala-hala tu kan. Itu maknanya jauhar fardi, maknanya jisim yang kita tak boleh nak belah dah, memang dah terlampau halus. Gitu. Maknanya jisim ni dia ada dua. Satu yang boleh kita belah ataupun kita leraikan, ataupun jisim yang kita tak boleh lerai, tak boleh kita nak belah ataupun kita tak boleh nak leraikan. Itu jisim, Dan ara itu perkara yang tiada dapat berdiri dengan zatnya. Dia sifat ni dia mesti duduk pada zat, duduk pada benda, duduk pada jisim. Dia tak boleh dia berdiri, orang kata ada dengan sendirinya. Kita tengok kuning tu terawang-rawang dekat udara, tak. Dia mesti menempel. Contohnya kita kata tiang ni putih. Tak. Putih ni sifat. Sifat. Putih mesti duduk pada tiang. Itu maknanya sifat. Sifat dia tak boleh, dia mesti menumpang. Kalau kita kata okey, besar, apa yang besar? Maknanya rumah besar. Maknanya besar tu dia mesti duduk pada benda. Itulah sifat. Contoh kita kata, dan sifat ni juga dia tak boleh bercerai dengan zat. Dia sekali. Kalau zat tu qadim, maka sifat juga qadim. Kalau zat tu baharu, maka sifat juga adalah baharu. Maknanya baharu dijadikan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Itu maknanya pembahagian alam. Alam ni sama ada di benda tu berjisim ataupun berbentuk sifat.
Dan sungguhnya mengambil lapan dengan yang lain, iaitu mengikut ain, zat tersebut, dan dibaharukan pada ajsam, pada jauhar, iaitu seperti akwan. Yang empat, apa dia? Berhimpun, dan iaitu kedua jauhar sekira-kiranya tiada dapat ditengahi antara yang ketiga. Dia mesti orang kata sekali. Dia bukan ada orang kata benda yang menghalang, tidak. Contoh kita kata macam orang kata macam penutup botol ni lah, warna di biru. Penutup botol warna di biru. Maknanya biru dengan penutup ni dia sekali. Dia tak ada pula selapih pula yang orang kata yang menceraikan di antara penutup ni dengan warna biru tu. Tak ada. Jadi maknanya sifat dan juga zat dia sekali. Dan bercerai, yang keduanya bercerai, dan iaitu adalah jauhar sekira-kiranya dapat bahawa ditengahkan antara keduanya yang ketiga. Sifat juga ni ada juga sifat yang kita boleh ceraikan. Contohnya kita kata apa? Kita kata macam emas, macam suasa. Suasa kan? Suasa ni campuran di antara emas dan juga perak. Jadi maknanya benda tersebut kita boleh ceraikan. Itu. Dan yang ketiga, harakah, iaitu bergerak-gerak. Iaitu dua akwan pada dua ketika pada dua tempat. Begitu juga dengan sifat ni, iaitu pergerakan. Pergerakan juga adalah sifat. Yang kita tengok bergerak tu, sifat ke zat? Yang bergerak tu zat kan? Yang kita nampak tu zat. Tapi pergerakan tu dinamakan sifat. Sifat yang menumpang pada zat. Dan sukun iaitu diam. Dan segala warna, makna, dan makna warna itu kaifiat yang terhenti melihat akan dia, iaitu atas melihat bagi suatu yang lain, iaitu cahaya. Dan makna cahaya itu kaifiat yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi suatu yang lain. Begitu juga dengan warna. Warna juga adalah sifat. Dan ta'um, yakni rasa, dan baginya itu 9 rasa. Itu sebab Allah Ta'ala bagi tahu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tak tengok kebesaran Allah Ta'ala? Di situ kamu dapat tengok dah. Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita. Kalau itu sebab kita boleh kenal, ataupun kita boleh melihat kebesaran Allah Ta'ala melalui dua cara. Yang pertamanya melalui dalil Quran dan juga hadis, dan yang keduanya kita boleh guna akal kita. Akal sebagai wasitah, perhubungan kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, melihat sifat Allah Ta'ala. Boleh juga kita guna akal kita. Kalau kita tak hafal Quran dan juga hadis, boleh guna akal untuk kita kenal akan sifat Allah Ta'ala. Cuba tengok kita punya lidah. Lidah yang satu tu pun dia ada 9 rasa dia boleh rasa.
Kalau kita buat, kalau kita tengok orang buat patung kan, tak kira lah patung yang patung lilin ke ataupun yang betul-betul mirip sebiji macam manusia sekalipun, dia tidak boleh menandingi akan ciptaan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok lidah kita, pun ada 9 rasa. 9 lidah yang sama. Lidah yang sama boleh rasa 9 jenis rasa. Pertama dia pahit. Pahit pun kita rasa kot lidah juga. Dan yang kedua pedas. Pedas pun kita rasa kot lidah. Dan yang ketiga masin. Yang keempat kelat. Kelat pun kita rasa kot lidah. Dan yang kelima masam. Dan yang ketujuh perik. Perik pun kita rasa juga. Keenam, keenam perik. Ketujuh manis. Ke-8 lemak. Ke-9 tawar. Dan segala bau, maka maka baginya amat banyak, maka sekalian itu arak yang baru. Semua benda itu adalah jenis sifat. Jenis sifat. Qala muallif rahimahullahu ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Maha suci engkau hai Tuhan, tiada dapat aku hinggakan akan memuji atas kamu. Engkau Tuhan yang memuji atas dirimu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba 'abdan hammun aw ghammun aw huznun faqala, yakni tiada mengena akan hamba itu duka cita atau keluh kesah atau huznun, maka dibacakan doa ini. Kalau kita kena duka cita ataupun keluh kesah, ataupun rasa macam hati kita ni kosong, resah. Kita pun heran kenapa boleh jadi resah pula hati. Kalau tengok buku bank, dekat 200,000 kan, tapi hati resah juga. Ataupun kita berada dalam duka cita, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa ini. Allahumma inni abduka wabnu abdiki wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka nafizun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmin ghaibi indaka an taj'ala qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jalaa'a huzni wa dhihaba hammi wa ghammi illa azhaballahu huznahu. Kita ada rasa duka cita, rasa keluh kesah, benda tersebut akan hilang. Illa azhaballahu huznahu, melainkan yang menghilangkan dia iaitu Allah Ta'ala. Wa hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu farahan. Faqila ya Rasulullah afala tata'allamaha, faqala sallallahu alaihi wasallam bal yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Maksud dia apa?
yakni tiada ma asaba 'abdan hammun aw ghammun aw huznun faqala, yakni tiada mengena akan hamba itu duka cita atau keluh kesah ataupun huznun, maka dibacakan doa ini melainkan menghilang oleh Allah Ta'ala duka citanya dan diganti akan dia tempat kesukaan. Allah Ta'ala hilangkan rasa duka cita dan Allah Ta'ala berikan tempat yang kata mengembirakan. Maka sembah orang, ya Rasulullah, tidakkah kami belajar akan dia? Tak bolehkah kami nak amalkan ni? Sabda Nabi SAW, tetapi sepatutnya bagi orang yang mendengar akan dia bahawa belajar akan dia, bahawa kamu mengamalkan doa ini. Bila kita rasa duka cita, kita bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, maka adalah ayat dan hadis ini menunjukkan tiada kesudahan, yakni kalimat Allah Ta'ala, dan tiada diberatkan kita oleh Allah Ta'ala melainkan dengan mengetahui perkara yang didirikan oleh syarak bagi kita atas dalil, iaitu 20 sifat, menggugurkan atas kita dengan kurnianya taklif dengan barang dengan perkara yang tiada didirikan bagi kita atas dalil itu, iaitu yang lebih daripada 20 yang lagi akan datang sebutnya. Yakni tiada wajib kita belajar supaya kita ketahui satu-satu dengan tafsil, melainkan yang 20 sifat jua. Adapun sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia orang kata tidak terhingga. Tapi orang kata yang disuruh kita ni mengetahui, iaitu hanya 20 sifat saja. 20 sifat yang diberati oleh kita ni, maknanya 20 sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Yakni tiada wajib kita belajar supaya kita ketahui satu-satu dengan tafsil, melainkan yang 20 sifat ini jua. Dan yang lebih daripadanya wajib kita ketahui lagi, kita i'tiqad Allah Ta'ala mempunyai beberapa sifat kamalat tiada terhingga dan tiada ada kesudahannya. Sifat kamalat Allah Ta'ala tu kita tak boleh nak bilang. Bukan 100, bukan 1000, bukan. Tidak terhingga. Maka tiap-tiap sifat sempurna itu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Dan tiap-tiap kekurangan yang tiada patut bagi Allah Ta'ala itu mustahil ia bersifat dengan dia. Maka adalah wajib atas tiap-tiap mukallaf diketahui atas jalan ijma' jua, tiada tafsir. Jadi dengan kata lain, bahawasanya benda yang bersifat dengan kesempurnaan ni, semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi maknanya benda yang sempurna ni banyaklah. Jadi maknanya bila banyak tu, tidak teringat semuanya yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat tersebut. Dan tak selayaknya, mustahil juga Allah Ta'ala ni mempunyai sifat yang kekurangan. Cuma yang kita wajib taklif syarak, iaitu 20 sifat yang kita kena tahu. Maka adalah yang 20 itu telah dihimpunkan oleh ulama daripada Quran dan hadis. 20 sifat ni bukannya ulama main ikut dan aja. Ulama pun ambil daripada Quran dan juga hadis. Jangan kita kata ini mana sumber dan juga dalil. Ulama dia rangkumkan 20 sifat ni
berpandu kepada dalil Quran dan juga hadis. Seperti yang dimutamatkan oleh Imam Ar-Razi. Demikian lagi dibilangkan sifat ma'ani itu lain daripada sifat maknawiyah. Jika kita bilangkan wujudu ainul mawjud dan kita bilangkan sifat ma'ani itu sifat maknawiyah, maka jadilah sifat yang wajib kita ketahui itu 12 sifat jua. Maka kerana inilah kata Ibnu Al-Subki pada kitab Jama'i Al-Jawami' ma'rifatu hali mimma yanfa'u ilmuhu wa la yadurru jahluhu. Wa qala al-musannifu fi syarhil wusta al-jahlu biha la yadurru fil aqaidi ay li'annaha لا ثبوت لها في نفسها ولا باعتبار غيرها لأنها عبارة عن قيام صفة معاني بالذات وليست أمرا زائدا على ذلك. Maksud dia apa? Maksud dia mengetahui akan hal maknawiyah setengah daripada perkara yang memberi manfaat pengetahuan akan dia dan tiada memberi mudarat jahilnya. Dan kata musannif iaitu Sanusi pada syarah wusta, jahil dengan dia yakni dengan hal itu tiada memberi mudarat pada ilmu aqaid kerana bahawasanya tiada sabit baginya pada dirinya dan tiada dengan iktibar bagi yang lain kerana bahawasanya ibarat daripada berdiri sifat ma'ani dengan zat dan tiada pekerjaan yang lebih atas yang demikian itu. Baik, jadi maknanya di antara Abu Hasan Asy'ari dan juga anak murid dia Abu Mansur Maturidi ni dia ada perbezaan sikit. Ya. Ada pun Abu Hasan Asy'ari dia kata 17, dia kata 20 sifat. Abu Mansur Maturidi ya, dia kata 13. Gitu. Itu perbezaan dia. Ya, perbezaan dia. Mengetahui akan hal maknawiyah setengah daripada perkara yang memberi manfaat akan dia, tiada memberi mudarat jahilnya. Tiada musannif ini Sanusi Syekh syarah wusta jahil dengan dia, yakni dengan hal itu tiada memberi mudarat pada ilmu aqaid kerana bahawasanya sabit pada dirinya dan tiada dengan iktibar bagi yang lain kerana bahawasanya ibarat daripada bersifat ma'ani. Jadi Abu Mansur Maturidi dia kata maknawiyah ni orang kata samaratus sifat, benda yang terlahir daripada sifat, tak payah kira dah lah. Abu Hasan Asy'ari kata Abu Hasan Asy'ari kata maknawiyah ni samaratus sifat, ya, benda yang terlahir daripada sifat. Adapun Abu Mansur Maturidi dia menyatakan bahawasanya bila ada sifat ma'ani, automatik sifat maknawiyah tu ada dengan sendiri dia. Contoh dia kita kata apa? Contoh dia kata, kita kata ilmun, maknanya mengetahui. Ilmu kan? Bila kita ada ilmu, secara automatik kita ni dikategorikan dengan orang yang berilmu. Itu dia. Tak payah declare lah kita ni orang yang berilmu, sebab kita ni memang ada ilmu. Ni Abu Mansur Maturidi. Dia kata kalau dah ada sifat ma'ani, tak payahlah declare dah sifat manawiyah. Ada pun Abu Hasan Asy'ari dia kata, ya, sifat manawiyah ni
orang kata benda yang terlahir daripada sifat ma'ani. Contoh dia kata apa? Contoh dia kata sakit. Sakit ni sifat ma'ani. Apa yang terlahir daripada sakit dinamakan pesakit. Pesakit tu sifat ma'nawiyah. Sakit tu sifat ma'ani. Tu Abu Mansur Maturidi dia menyatakan bahawasanya kalau dah dia tu sakit, maka automatik dinamakan dia tu pesakit. Ya. Contoh macam kita kata ada orang tak bagi kita masuk datang hospital, pergi hospital umpamanya. Kan? Contoh kita kena tahan lah. Ya? Kata tak boleh masuk encik. Kan? Kata kenapa tak boleh masuk? Ya? Sebab orang yang tertentu je. Siapa dia orang tertentu? Orang yang sakit. Kalau kita tak sakit, kita nak pergi tak hospital? Siapa pula nak pergi piknik pula ke hospital kan? Dia tentu sakit. Bila sakit tu, sifat sakit tu, kita pergi ke hospital. Maka sakit tu orang kata sifat ma'ani. Bila kita ni masuk hospital, dinamakan kita ni pesakit. Gitu. Pesakit ni terlahir daripada sakit tu lah. Faham tu? Ya? Itu makna. Jadi itu perbezaan dia. Ada pun anak murid Abu Hasan Asy'ari dia kata, bila dah dia tu ada sakit, tak payahlah kita declare dah, memang betul dia tu pesakit. Tapi ya, tuan guru dia kata, ya, Abu Hasan Asy'ari dia kata, ya, kena declare juga. Ya, sebab bendanya terlahir, benda yang asing daripada sifat ma'ani itu. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tapi bagi kita, ya, terpulang, ya, kita nak sampai sifat ma'ani pun boleh, atau 13 pun boleh, ataupun kita nak sampai 20 pun boleh. Itu terpulang pada kita. Ya. Tapi jumhur ulama, ya, usuluddin, dia menyatakan 20 sifat. Ya. 20 sifat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka adalah padanya dikata keadaan Allah Ta'ala qadiran. Itu ibarat berdiri kudrat dengan zat Allah Ta'ala. Tiada ada sifat yang lain lagi. Dan atas kaul yang menyabitkan hal, iaitu kaul yang mutamak berkata, ya, qadiran itu bukannya ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat, dan sungguhnya sifat yang lain yang sabit pada zihin, pada akal, ya, tiada ada pada maujud, pada kharij, dan tiada pula pada ma'dum, pada zihin, yang lebih ia daripada berdiri ma'ani dengan zat kudrat. Keadaan qadiran itu dua sifat antara keduanya talazum, maka qadir, kudrat, dan juga melazim berdiri kudrat pada zat, maka dinamakan zat itu qadir. Jadi ada pun kudrat, ya, qadiran, iaitu qadiran ni sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni maknanya reti. Sifat bahasa reti. Ataupun kalau kita nak tengok benda tu, memang kita tak boleh tengok. Sebab di akhirat nanti kita hanya boleh tengok zat Allah Ta'ala dan juga sifat ma'ani saja. Sebab apa? Zat dan juga sifat ma'ani ni ada. Bila ada, kita boleh tengok. Kalau tak ada, kita nak tengok macam mana? Betul tak? Contoh mudah faham lah. Ya? Ya, mudah-mudah faham. Ya?
bini nombor 2 kita kan. Yang mana tak pernah bini nombor 2 lah. Bini nombor 2 kita. Pernah kita terbayang muka dia? Tak pernah. Nah, sebab benda tak ada. Nak terbayang macam mana? Usahakan nak nampak, nak terbayang pun. Nak bersuara pun tak berani, usahakan nak terbayang kan. Itu makna dia. Ya. Jadi makna benda tak ada, memang tak nampak lah. Dia benda yang nampak ni, ya, benda yang ada. Tu di akhirat nanti, ya, kita boleh tengok dalam syurga nanti zat Allah Ta'ala dan juga sifat ma'ani. Oh, begini sifat kudrat Allah Ta'ala. Oh, begini sifat iradah Allah Ta'ala. Ya? Oh, begini sifat kalam Allah Ta'ala. Kita boleh tengok. Tapi laisa kamitsli syai', Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Kita boleh tengok tapi kita tak boleh nak cerita. Adapun sifat maknawiyah dan juga sifat salbiah, benda reti, dan juga sifat nafsiah. Sifat salbiah ni orang kata sifat yang tak ada. Ya, untuk menolak dakyah-dakyah, kalau ada orang yang menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala musnah, binasa, maka kita datangkan sifat baqa. Itu dia. Adapun sifat nafsiah, wujud, dan juga sifat maknawiyah ni, orang kata benda jenis reti saja. Contoh kita kata reti. Buah kelapa kan. Buah kelapa jatuh. Kita tengok, ya. Lalu tepi pokok kelapa tu tengok berdebuk tepi kita kan. Oh, kata nasib baik lah tak kena buah kelapa jatuh kan. Azan ya.
La ilaha illallah Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Jadi maknanya sifat, sifat yang ada ni zat dan orang kata zat dan juga sifat ma'ani saja yang kita boleh tengok. Ada sifat manawiah ni kita tak boleh tengok. Macam kelapa buah-buah kelapa jatuh. Nah, kita tak nasib baik tak kena buah kelapa jatuh. Orang kata mana jatuh? Boleh tunjuk kita jatuh tu kat mana? Yang kita tunjuk bukannya jatuh tu. Yang kita tunjuk kelapa tu. Tak jatuh tu yang mana? Maknanya daripada atas ke bawah orang panggil jatuh. Itu orang panggil reti. Reti kata atas turun ke bawah, dinamakan jatuh. Itu maknanya benda reti. Begitu juga dengan sifat nafsiah dan juga sifat maknawiyah. Dia benda reti saja. Adapun kita nak tengok memang tak ada. Yang kita boleh tengok di akhirat nanti dalam syurga nanti iaitu zat dan juga sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Yang mana baik datangnya daripada Allah taala, kekurangan kelemahan diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'ala alladzina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.